wabarakatuh. Pada malam ni kita akan adakan satu solusi syariah siri 2 yang melibatkan pimpinan PJSM Utara, dan tajuk kita pada hari ini adalah mengurus kes syariah dalam keadaan new normal. Pada hari ini dua sahabat saya di udara pada hari ini, Tuan Zulmi, pengurusi PJSM Perlis, dan sahabat saya juga Tuan Hamdi, pengurusi PJSM Negeri Kedah. Jadi dalam situasi kita pada hari ini di Pulau Pinang. Di Pulau Pinang ini kita mempunyai mahkamah syariah, mahkamah rendah ada 5 mahkamah, 5 dewan, dan kita ada mahkamah tinggi yang kemungkinan Pulau Pinang ni kawasan yang tidak begitu besar seperti mana Kedah, dan pada hari ini mahkamah masih lagi tidak beroperasi. Dan saya difahamkan bahawa satu surat yang telah dikeluarkan oleh JKSM untuk kepada mahkamah syariah di Pulau Pinang ataupun mahkamah-mahkamah syariah guna sama di negeri-negeri supaya mempertimbangkan pendengaran kes-kes yang mendesak. Dan keadaan di Pulau Pinang sehingga hari ini walaupun 42 hari PKP masih lagi keadaan tutup dan tidak bekerja. Jadi pada anggapan pihak kami di Pulau Pinang hari ini, kita merasakan nyawa itu lebih penting apabila kita meneruskan keadaan pada hari ini, kita kata dalam keadaan new normal, dalam keadaan yang tidak pernah berlaku. Jadi untuk 30 minit sahaja pada malam ini kita buat saja sembang-sembang santai, dan kalau siapa ada soalan mungkin boleh tanya soalan di screen di live. Okey, saya terus yang pertama kepada Tuan Zulmi lah. Tuan Zulmi, okey, ya. Sihat ke? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey. Boleh cerita sikit lah ni, macam mana keadaan peguam syar'i dan mahkamah syariah di negeri Perlis hari ni? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Syazri sebagai host kita pada malam ni, dan begitu juga sahabat saya daripada negeri Kedah, iaitu Tuan Hamdi Ishak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni kita dapat live bersama dengan 3 pengurusi negeri di PJSM di kawasan utara. Mudah-mudahan perbincangan ringkas kita pada malam ni dapat memberi manfaat sedikit banyak kepada hikmat kita, perkhidmatan kita sebagai peguam syar'i di ketiga-tiga negeri ini. Berhubung dengan soalan yang dibangkitkan berhubung dengan keadaan peguam-peguam syar'i kita di negeri Perlis, dan begitu juga dengan mahkamah syariah di negeri Perlis. Di negeri Perlis ni jumlah peguam syar'inya tidak ramai. Kalau mengikutkan yang terbaru ni, setelah beberapa orang lulus peperiksaan untuk kelayakan menjadi peguam syar'i, baru dah lama jumlah sekitar 27 orang sahaja di negeri Perlis. Tak ramai. Jadi untuk makluman sahabat-sahabat bahawa kebanyakan peguam-peguam syar'i kita ini, mereka adalah peguam-peguam civil. Jadi mereka beramal sebagai peguam civil dan juga peguam syar'i negeri Perlis. Hanya 2-3 orang yang saya ingat, 3 orang lebih kurang yang boleh dikatakan pure syar'i lah, tulen penuh di negeri. Yang lainnya adalah peguam-peguam civil yang juga sebagai peguam syar'i. Jadi dalam tempoh sekarang ni, kita dalam tempoh PKP, mahkamah kita di negeri Perlis ni tutup, tidak beroperasi. Dan saya jumpa seorang pegawai baru-baru ni pun keadaan masih lagi tutup lah, tidak ada yang bertugas di situ. Mahkamah syariah di negeri Perlis satu tempat aja di Kangar ni, yang meliputi 2 mahkamah rendah, 2 mahkamah tinggi, dan 1 dewan untuk kes-kes rayuan.
Jadi satu tempat je, jadi dia tidak merata seperti Kedah dan juga di negeri Pulau Pinang. Jadi satu tempat, jadi semuanya tertumpu di situ. Jadi bila tertumpu ni, kalau satu tutuplah. Jadi yang lain-lain tidak beroperasi, peguam pun tidak beroperasi. Namun begitu, peguam-peguam setelah peguam syariah ini tidak beroperasi, tidak bertugas dan tidak ada kes yang berjalan, mereka kebanyakannya adalah peguam-peguam yang YBJK, Yayasan Bantuan Guaman Kebangsaan, yang mana dalam tempoh PKP ni pun ada takapan-takapan dibuat, kes jenayah, kes-kes yang langgap PKP pun ada. Jadi maknanya peguam-peguam ni juga masih lagi bertugas sebagai peguam untuk mewakili pihak tertuduh ataupun pihak orang yang kena saman lah. Jadi mereka masih bertugas dengan jadual tugasan masing-masing lah. Jadi dan mereka mengamalkanlah SOP yang telah ditetapkan oleh pihak kajian dalam menjalankan tugas pada ketika ini. Namun begitu, di Mahkamah Syariah masih lagi tutup, tertakluk kepada arahan-arahan barulah yang dikeluarkan, walaupun baru ni telah dibenarkan sikit kelonggaran untuk mahkamah ini beroperasi dengan SOP tentu. Namun begitu, saya percaya dalam masa terdekat ni bukan satu perkara yang agak mudah lah, walaupun kelonggaran itu telah diberikan oleh pihak kerajaan dan juga dimaklumkan oleh pihak JKSM. Jadi saya rasa itulah sikit suasana gambaran yang ada di negeri Perlis lah. Wallahualam. Okey, terima kasih. Dan kalau kita tengok di Perlis, peguam daftar ramai, tapi yang praktisnya mungkin saya ingat boleh dikira dalam 5 orang ke 10 orang adalah orang yang sama. Dan saya pada ketika dulu, kalaulah di Perlis itu dikatakan sehingga kalau plaintiff itu Tuan Zulmi, defendant itu adalah Tuan Zaini. So diorang saja ada plaintiff dan defendant lah. Itu di peringkat permulaan lah. Setelah itu saya dan juga Cik Zaini kempen lah supaya lebih ramai di kalangan program-program yang ada di Perlis ini mengambil memohon sebagai program syar'i. Dan alhamdulillah boleh dikatakan hampir semua firma di negeri Perlis ini ada program syar'inya. Ialah alhamdulillah ramai, dan saya rasa 27 orang tu saya rasa termasuk yang baru-baru ni yang diluluskan oleh pihak mahkamah setelah mengambil keputusan. Istimewanya negeri di Kayangan kan. Okey. Jadi kita teruskan kepada Tuan Hamdi pula. Bagaimana dengan keadaan di Kedah, keadaan peguam, keadaan Mahkamah Syariah, keadaan kes-kes mungkin kita kata datangnya daripada Baling, daripada Kuala Nerang dan kawasan-kawasan yang cukup jauh dan keadaan yang cukup besar. Macam mana dengan keadaan di Kedah? Ya, terima kasih Tuan Zarif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih Tuan Syazril dan juga yang bahagia Tuan Zulmi daripada Perlis. Alhamdulillah. Semua selesai rahmat tarawih legaan. Alhamdulillah. Di Kedah ni sama seperti mana di Perlis dan mungkin juga di Pulau Pinang, sama juga, iaitu mahkamah setakat sekarang masih lagi ditutup, tidak dibuka untuk sebarang urusan. Cuma di pihak mahkamah ada menyediakan talian telefon untuk sekiranya mana-mana pihak yang mahu berurusan dengan mahkamah, jadi pihak tersebut boleh menghubungi nombor telefon yang telah disediakan. Nombor telefon tu nombor telefon kepada ketua pendaftar dan juga kepada staf mahkamah yang diberi tanggungjawab untuk menjawab persoalan-persoalan yang dibagikan. Dan sekarang ini mengikut maklumat yang terbaru yang kita dapat, bagaimana Ketua Hakim Syar'i telah pun mengarahkan pegawai-pegawai syariah untuk buat persediaan, kerana Mahkamah Syariah telah pun dibenarkan untuk dibuka semula. Walau bagaimanapun
sampai sekarang kita masih dengan sabar menanti apakah pengumuman-pengumuman yang selanjutnya. Sudah ni saya difahamkan oleh pihak mahkamah bahawa mereka bersedia untuk buka mahkamah sekiranya ada keadaan-keadaan yang mendesak, sekiranya ada masalah, sekiranya ada keperluan untuk mahkamah berbuat demikian. Jadi saya rasa sepatutnya sekarang ni kalau sekiranya ada daripada mana-mana pihak yang memerlukan khidmat mahkamah untuk jalankan buat masa sekarang, bolehlah menghubungi pihak mahkamah dan maklumkan kepada mahkamah, dan mungkin mahkamah akan mengaturkan perbicaraan ataupun kesnya untuk dijalankan, sebab kebenaran telah pun diberi. Cuma mungkin SOP dan sebagainya tu mungkin SOP yang sangat ketat, sebagaimana mahkamah sebagaimana di yang kita sedia maklum lah, pakai masknya dengan sanitizernya dan sebagainya. Jadi bila peguam pula 153 orang peguam yang renew sijil amalan guaman mereka dah untuk tahun ni, itu tak termasuk dengan yang baru penerimaan baru tahun 2020 ni. Tapi yang dah ada sijil 2019 dia renew untuk 2020 153 orang. Kebanyakan tu saya tengok bukanlah yang mempunyai firma guaman di Kedah lah. Dia kata rata-ratanya berselerak lah di Penang, ada yang daripada Perlis, ada yang daripada Kuala Lumpur dan sebagainya. Dan bagaimana Tuan Zulmi sebut juga, program-program syar'i yang hanya buat kes-kes syariah saja, mereka inilah sekarang ni tidak, orang kata apa, firm pun tidak beroperasi dan mahkamah pun tak beroperasi. Jadi mereka ini sekarang ni work at home lah. Work at home ni tak tahu lah kan. Mungkin tak tahu masak ke apa lah. Sebab kita tak tahu lagi bila mahkamah nak buka. Jadi keadaan guam-guam yang mana yang bawa kes syariah sepenuhnya pihak syar'i itu memang keadaan yang terdesak kerana kita tidak ada apa-apa pendapatan lain melainkan pendapatan daripada firma guaman, melainkan ada yang cuba buat bidang baru ke, buat mencuburi perniagaan baru dan sebagainya. Macam kuasa tadi tampaklah dia jelapang dia besar. Dan jadi keadaan itu sekarang ni kita nanti tentang pengumuman yang selanjutnya daripada mahkamah lah, dengan penuh berdebar-debar lah. Sama ada akan dibuka dalam tempoh PKP fasa yang seterusnya ini, dan apakah kes-kes yang dibenarkan untuk kita berguam buat masa sekarang. Itu saja dulu lah buat peringkat pertama lah. Okey, dia lebih kurang sama macam Pulau Pinang. Pulau Pinang peguam dia sebab negeri Pulau Pinang ni negeri franchise lah. Kan? Jadi peguam dia ramai sikit lah daripada Kedah dengan negeri Kayangan. Anggaran peguam yang berdaftar di Pulau Pinang ni dalam tahun 2020 ini seramai 280 orang. Mungkin kebanyakannya satu Malaysia memohon untuk praktis atau beramal di Pulau Pinang. Namun bagi kita di Pulau Pinang ini, kita dapati yang praktis di Pulau Pinang ni macam Kedah, macam di Perlis, lebih kurang dalam sekitar 10 ke 20 orang sahaja yang beramal. Jadi peguam kita pun di Pulau Pinang yang mempunyai firma pun tidak ramai untuk yang mengendalikan syariah sebenarnya. Jadi kita dapat sekular, kita dapat satu arahan ataupun kata satu perkeliling yang berkata kadang-kadang daripada peringkat awal PKP diadakan bahawa kes-kes terdesak yang dibenarkan. Namun sehingga ke hari ini selama tempoh 42 hari kita tidak mendapat makluman apakah kes-kes yang terdesak itu benar-benar diadakan ataupun tidak ada. Dan hubungan pihak kami di Pulau Pinang setakat hari ini alhamdulillah sebab persatuan berhubungan baik dengan ketua pendaftar mahkamah dan mahkamah-mahkamah, dan setiap angkatan mahkamah mempunyai satu grup WhatsApp untuk peguam. Jadi apa-apa maklumat disalurkan kepada peguam-peguam melalui grup WhatsApp tersebut. Jadi memudahkan urusan di Pulau Pinang, dan kebanyakan kes pada hari ini diletakkan seawal kemungkinan dalam
awal dalam hujung bulan Mei ataupun awal dalam bulan Jun itu sekiranya tidak dilanjutkan oleh PKP. Dan menjadi permasalahan di Pulau Pinang ini apabila kita mendapati klien-klien ataupun orang awam yang baru yang hendak daftar dalam keadaan keganasan rumah tangga hari ini. Dan kita dapati pada hari ini kalau kita tengok satu artikel di akhbar berita harian kat sihat saya hari ini yang menyatakan bahawa 50 kes keganasan rumah tangga didaftarkan di negeri Perak. Bukan di Pulau Pinang, bukan di Kedah, bukan di Perlis, kita tidak tahu statistik tersebut. Cuma dilaporkan di Perak pada hari ini 50 kes keganasan rumah tangga. Jadi di Pulau Pinang kita tidak mendapat gambaran tentang itu lagi. Jadi saya nak tanya kepada Tuan Zulmi, apakah yang dikatakan dalam kes-kes yang syariah yang saya rasa memang super senior daripada saya, daripada UKM juga, dan Tuan Hamdi pun adalah UKM juga dan saya adalah UKM juga. Jadi saya nak tanya super senior dalam guaman syar'i Tuan Zulmi yang ditakrifkan dengan kes yang mendesak dan terdesak ini. Macam mana tu? Boleh jelaskan sikit tak kepada orang awam supaya melihat sama ada boleh tak difailkan. Mandangkan pada hari ini orang awam terpaksa diam, terpaksa tutup mulut disebabkan PKP di mana-mana pun tidak buka ataupun dengan kawalan yang cukup ketat. Jadi tidak ada tempat merujuk dan pada tadi pun ada satu kes merujuk kepada saya refer polis minta refer pada mahkamah tidak jawab, jadi refer kepada peguam dan kita arahkan untuk report polis juga. Keadaan ini kita tidak boleh sebab di new normal dalam isu yang kita bincangkan pada hari ini. Jadi Tuan Zulmi boleh jelaskan kepada orang awam yang melihat pada hari ini apa yang sebenarnya yang dikatakan kes mendesak dan terdesak ini. Okey, ya. Silakan. Kalau 50 kes keganasan di negeri Perak itu satu jumlah yang agak mengejutkan lah. Namun begitu bagi kes-kes yang mendesak ini yang perlu disegerakan di peringkat di negeri Polis setakat ini, saya pun serupa juga seperti negeri Pulau Pinang, barangkali Kedah juga, bahawa setakat ini tidak ada kes yang melibatkan keterdesakan tu perlu difailkan dan saya rasa oleh kerana mahkamah ditutup akibat PKP ni, saya rasa dalam keadaan ni semua pihak-pihak yang terlibat memahami keadaan yang berlaku sekarang ini. Cuma kalau sekiranya 50 kes keganasan di rumah tangga, saya rasa benda yang perlu awal diambil tindakan oleh pihak yang berkenaan ialah seperti mana yang Tuan Sazri kata tadilah, perlu buat report polis. Mungkin dia melibatkan kes jenayah atau keganasan rumah tangga kerana mencederakan pihak yang satu lagi, mungkin dikenakan di bawah kanun kesiksaan dan sebagainya kerana mencederakan seseorang dengan niat. Jadi itu yang boleh diambil tindakan yang terlebih dahulu. Kemudiannya kalau di segi untuk difailkan di kes mahkamah syariah ni, saya rasa untuk kata kes yang mendesak ini dia kena tengok keadaan yang macam mana. Kalau sekiranya melibatkan keganasan rumah tangga, kalau dia nak failkan kes pasrah misalnya akibat kes tersebut, saya rasa dia akan tetap makan masa yang biasa, bukan terdesak. Dan mahkamah pun tidak boleh mendengar dalam keadaan yang begitu. Jadi dulu kita pernah dengar kes-kes seperti yang terdesak ni, seperti mana yang melibatkan kes hadana di pihak penjagaan. Misalnya kata sebelah pihak tu dapat anak, dia nak bawa ke luar negara contohnya, ada kes yang dilaporkan, maka satu pihak lagi tu dia buat satu permohonan yang terdesak supaya kes tu ditahan segera dan juga perlu didengarkan segera supaya anak tu tidak dibawa keluar ke luar negara. Maka pihak mahkamah boleh mengarahkan pihak berkuasa menahan pihak ni keluar daripada negara, pihak immigration tidak lulus dan sebagainya. Begitu juga kes-kes yang melibatkan harta sepencarian, harta suami isteri, di mana harta tu yang didaftarkan atas nama seseorang. Berlaku pertikaian rumah tangga, mungkin duduklah keadaan yang berpisah, jadi kemungkinan harta yang didaftarkan oleh atas nama seseorang, suami atau isteri, mungkin dia nak jual dan sebagainya, maka permohonan untuk disegerakan supaya harta tu ditahan, supaya tidak berlaku penjualan, dipindah milik dan sebagainya,
untuk nak menafikan hak seseorang. Itu barangkali contoh-contoh kes yang perlu disegerakan. Tapi dalam keadaan sekarang ni kalau difailkan kes ni, maknanya mahkamah perlu dibuka, fail perlu dibuka, pegawai kena ada dan sebagainya. Jadi mahkamah akan melihat adakah benda tu satu benda yang terdesak ataupun tidak. Jadi satu penilaian yang lain. Jadi maknanya sekarang ni adakah benda yang hendak difailkan satu benda yang besar perlu dilihatlah. Setakat ni bagi saya sebagai pengurusi PJSM Negeri Pelik, masa setakat ni tidak ada kes-kes yang mendesak yang saya dengar lah untuk difailkan. Cumanya ada minta nasihat. Macam mana nak buat? Bagi tempoh PKP ni nak tengok anak tidak boleh. Itu telah saya mendapat aduan yang seperti ini dan ditanyakan pandangan saya. Saya masakan bahawa mana yang lebih diutamakan dalam tempoh PKP ataupun nak pergi tengok anak. Jadi maknanya sekarang ni nak tengok anak hanya dalam lingkungan 10 km saja. Tak lebih. Kalau lebih ada masalah lain pula. Jadi saya bagi tahu cari medium yang lain. Kalau bila masa sementara ini ialah tempoh PKP ni dapat buat video call dan sebagainya, dapat berhubung dengan anak tersebut. Itu ikhtiar lah. Tapi dalam masa yang sama kita lihat apakah yang suasana yang menyebabkan desak tu. Kalau sekiranya sekadar kena berhubung dengan anak dan tidak boleh mengambil anak, saya rasa adakah itu satu persoalan yang terdesak atau sehingga nak melanggar PKP ni pula. Jadi itu satu perkara pertimbangan yang untuk kita lihat lah. Jadi saya rasa soal kes yang terdesak ni kita perlu lihat tengok untuk kita beri nasihat lah kepada orang ramai. Adakah ini satu keterdesakan ataupun tidak. Kalau tidak terdesak, maknanya tidak buat, kita cari kaedah yang lain. Seperti mana kes nak pergi ziarah anak tadi. Tempoh PKP boleh nak langgar. Saya rasa tidak boleh langgar PKP. Yang tu yang perlu diutamakan. Buat medium yang lain supaya hubungan antara anak dengan bapa itu dapat dihubungi dengan secara yang baiklah. Itu saja yang sedikit pandangan saya berhubung dengan kes terdesak. Okey, kalau kita tengok hari ini di Perak telah ada satu sistem secara online yang saya katakan sama dengan keadaan Penang, sama dengan keadaan di negeri Kedah. Kemungkinan yang dibuat itu dianggap sebagai satu inskriptorial, iaitu pendaftaran melalui online, dan saya percaya di Kedah terdapat setiap mahkamah juga ada komputer untuk pendaftaran terus dan direct. Jadi bagi Tuan Hamdi lah, adakah sekiranya keterdesakan kes-kes ini yang mendesak ini boleh diinskriptorialkan tanpa melalui satu pembicaraan yang panjang ataupun pembicaraan yang melibatkan kedua belah pihak yang perlu dinilai? Sebab pembicaraan melalui inskriptorial bagi saya sendirilah mungkin dianggap sebagai satu sukar, tetapi macam mana bagi pandangan Tuan Hamdi dari segi inskriptorial dan mendesak di Mahkamah Syariah di Kedah? Dia dapat signal lambat sikit tu. Mute Sat. Unmute. Okey. Okey. Berkenaan dengan kes-kes yang terdesak tu, pada saya sendiri dalam tempoh PKP ni menerima aduan berkenaan dengan isteri yang dipukul oleh suami dan kemudian terpaksa tinggal berasingan. Jadi kita nak bawa ke mahkamah pun mahkamah masih lagi tak beroperasi. Kita suruh dia cuma tinggal bersama ibu bapa dia dulu. Tunggu dulu sampai arahan lanjut. Apabila mahkamah buka mungkin barulah kita akan boleh ambil tindakan selanjutnya. Tapi senang beberapa hari selepas tu, tak silap dalam dekat seminggu jugalah, dia maklumkan kepada saya bahawa dia telah balik semula dengan duduk dengan suami dia balik lah. Walaupun hari itu kena pukul nak bercerai semua dah. Kena pukul sampai berdarah-darah dan sebagainya, nak bercerai semua dah. Tapi oleh kerana mahkamah muka lagi dan tidak ada tindakan lanjut yang terbuat pada dalam waktu tersebut, dia ambil keputusan balik semula duduk dengan suami dia. Saya harap
dia selamatlah dengan suami dia dan tak ada berlaku kenderaan dan selanjutnya yang tu kan. Tapi itulah, kalau keadaan-keadaan yang terdesak macam tu, saya kira memang mahkamah perlu membenarkan guam ataupun pihak-pihak untuk mengupayakan kes mereka supaya apabila dah kes itu difailkan di mahkamah, penderaan yang berlaku terhadap isteri tersebut akan dapat kita hentikan dan akan dapat kita bagi bantuan dengan seberapa segera. Tapi kalau mahkamah tak buka, bantuan yang kita boleh beri hanya sekadar nasihat daripada jauh saja kan. Untuk tindakan selanjutnya kita tak dapat buat apa-apa. Ini satu contoh kes terdesak. Dan satu lagi kes berkenaan dengan hak penjagaan anak apabila tempoh PKP ni. Jadi hak lawatan yang diberi itu telah pun dia ambil, sepatutnya dapat ambil masa cuti sekolah. PKP hari itu cuti sekolah seminggu tengah. Apabila dapat cuti sekolah, kemudian dah selesai cuti penggal, tak dapat nak hantar baliklah anak tu sebab tempoh PKP. Dan baru-baru ni ada pihak kerajaan umumkan bahawa boleh untuk nak kita nak bergerak daripada satu negeri ke negeri dengan minta kebenaran dan sebagainya kan. Di situ dah berlaku perbalahan apabila pihak yang satu lagi minta pihak yang sedang menjaga anak tu supaya hantar pula anak kepada dia, untuk membolehkan anak tinggal bersama dia pula, sebab katanya pihak Majlis Keselamatan Negara dah benarkan untuk bergerak kan. Kita kena isi dalam apps yang dipanggil apa saya tak ingat tu, dan 1 Mei nanti ikut 3 hari akan dibenarkan pergerakan tersebut. Tapi saya pun tak pastilah sama ada adakah kategori kes-kes berkenaan dengan kes mahkamah ini untuk hak lawatan anak ni, pihak MKN boleh memberi kebenaran khusus kepada pihak ibu dan bapa untuk menghantar anak mereka ke pihak yang satu lagi untuk akses dan sebagainya. Jadi itu kalau kita tengok dari sudut keterdesakan itu. Dan satu lagi dari sudut, saya juga melihat dari sudut pihak-pihak itu sendiri. Pihak sendiri, maksudnya ada kes-kes yang pihak yang sudah pun sampai di peringkat keterangan saksi defendant. Contohnya, kes dah nak habis sangat dah. Pihak-pihak pula umur dah 80-an ke atas, warga emas. Jadi saya rasa ini pun terdesak juga, dan sebolehnya kes-kes begini pun kita harap dapat diteruskan juga dalam tempoh PKP ini dengan SOP yang ketat. Kerana ini pun kita anggap sebagai terdesak kerana dah sikit saja lagi nak habis. Dan kemudian dah peringkat pula, dah di hujung kes, dan pihak-pihak pula dalam keadaan yang uzur dan sebagainya. Kita tak mau dengan penangguhan demi penangguhan ni akan menyebabkan hak seorang itu terabai. Itu pun saya lihat keterdesakan juga. Dan satu lagi, bagaimanakah kita nak teruskan perbicaraan ataupun mahkamah nak operasi dalam tempoh PKP ni. Saya rasa memang kita akan terpaksa melalui normal yang barulah. Pergi mahkamah semua pakai mask. Silap-silap saya pun macam Tuan Zazri kan. Silap-silap ada yang menyamak dari peguam boleh. Sebab pakai mask buat mata dan saya pernah melalui perbicaraan yang mana pihak saksi datang dengan dia pakai niqab tu untuk nampak mata Jadi bila kita soal balas pun kita rasa macam satu macam yang lain, satu macam yang tak puas. Sebab tak boleh tengok muka nampak mata Jadi mungkin itu norma baru yang terpaksa kita lalui kalau sekiranya mahkamah benarkan kes-kes diteruskan dalam tempoh PKP ni. Ingat mahkamah akan menetapkan SOP yang perlu kita patuhi, dan pihak-pihak juga perlu bagi kerjasama dalam hal ni, kerana kalau pihak-pihak tak sanggup nak datang mahkamah ataupun pihak-pihak menganggap dalam tempoh PKP ni tak sesuai lagi kes diteruskan, tambah pula bulan puasa, Tuan Zazri. Betul. Selalu kita di menjadi soalan oleh anak guam. Bulan puasa pun bicara tak? Bulan puasa pun bicara, tak elok kot tangguh kes lepas raya lah, sebab bulan puasa takkan orang nak tipu.
Kita pun heran dia datang mahkamah bukan nak bicara. Kan? Dibangkitkan. Selalunya bulan puasa ni orang timbul soalan, takkan mahkamah bicara juga bulan puasa. Dia tambah bulan puasa PKP, jadi mungkin pihak-pihak tu sendiri yang mungkin tak bersedia untuk teruskan kes, tapi peguam tu nampak semangatlah. Itu mungkin masalah-masalah yang perlu kita hadapi selepas ni. Okey. Jadi kalau tengok dari segi apa yang Tuan Hamdi cakap ni, dia akan melibatkan dengan klien-klien jugalah. Jadi saya nak merujuk kepada Tuan Zulmi, kita nak bagi nasihat sebab kemungkinan live kita ni akan dilihat oleh semua klien ataupun semua orang di Malaysia, dan kita akan upload dalam YouTube untuk bagi panduan kepada orang awam supaya faham macam mana kita nak mengurus kes dalam masa new normal ni. Jadi bagi pandangan ataupun sebagai peguam yang super senior, macam mana kita nak menerangkan, kalau boleh terangkan kepada pelanggan-pelanggan ataupun klien-klien ataupun orang yang baru nak file, macam mana nak mengurus kes pada ketika PKP ini? Macam mana nak mengurus kes ketika mahkamah tidak buka dan PKP ini? Macam mana? Boleh terang kepada audien yang tengok kita pada hari ini. Dalam ialah bila dah berlaku PKP ni, satu benda baru yang perlu kita kena fikirkan lah. Untuk orang awam, untuk yang nak filekan kes dalam keadaan sekarang ni memang bermasalah di mana-mana mahkamah. Satu, yang keduanya, orang awam, saya rasa orang awam sudah memahami keadaan yang berlaku. Saya rasa keadaan bila mana orang awam nak filekan, jadi dia melibatkan banyak keadaan yang perlu kita kena fikirkan. Bukan sekali nampak untuk dalam masa PKP ni memang kita nampak secara totalnya memang payah. Tapi barangkali bila mana mahkamah dibuka, itu satu perkara yang kaedah baru untuk kita fikirkan bagaimana. Cumanya bila melibatkan mahkamah syariah ni, kebanyakan dia melibatkan orang kampung. Orang kampung yang macam mana? Kemudian orang yang ada cerdik pandai sikit, mungkin dia boleh pakai teknologi yang rasa mereka sendiri boleh gunakan. Jadi bagi orang awam, orang kampung, mereka terpaksa menggunakan hikmat kita, dan kita bolehlah bagi nasihat kalau rasanya orang dapat memahamilah apa mana keadaan yang perlu disegerakan dalam tempoh PKP ni ataupun tidak perlu disegerakan. Tapi hakikatnya dalam tempoh PKP pun klien ataupun kes-kes baru pun susah untuk kita dapat, dan kita dapat bagi nasihat kepada walaupun ada satu dua untuk minta nasihat bagaimana hendak lakukan. Tapi untuk dalam tempoh PKP ni, untuk orang awam saya rasa buat sementara ni insya-Allah lah, kita yakin dan berdoa bahawa dalam sedikit masa lagi mahkamah akan dapat beroperasi seperti biasa, dan peguam-peguam syari'i pun dapat bertugas seperti biasa dalam masa, apatah lagi di Perlis ni dah jadi zon hijau dah. Saya rasa keadaan tu dah makin nampak harapannya cerah untuk kita beroperasi secara biasa, dan insya-Allah orang awam boleh menggunakan khidmat. Cumanya bagi kes-kes yang telah pun berjalan, saya rasa insya-Allah akan boleh berjalan seperti biasa. Cuma saya mendapat maklumat daripada mahkamah baru-baru ni pun, kes-kes yang baru pun dah masuk hampir dekat bulan 6 dah untuk dibuka. Saya rasa kerana jangkaan tu mereka jangkakan selepas hari raya. Jadi saya rasa lah ni bulan puasa, dan rasa bulan puasa ni kita rasa mungkin bulan untuk kita bersabar dan sebagainya, dilatih untuk kita bersabar. Makin insya-Allah kita sabarlah sikit sebanyak, insya-Allah benda-benda kes-kes di mahkamah syariah ni kita dapat beroperasi seperti biasa, insya-Allah di hujung bulan 5 ataupun awal bulan 6 gitulah. Itu saya untuk nasihat saya lah. Okey, itu untuk klien lah, untuk pandangan klien ataupun siapa-siapa yang nak daftarkan kes. Jadi kalau mahkamah, saya nak merujuk kepada Tuan Hamdi. Jadi kita sebagai persatuan peguam, biasanya kita akan dihubungi oleh mahkamah sebab kita ni ibarat isi dan kuku.
Jadi kalau tak ada isi kuku, tak ada kuku pun susah juga. Jadi macam mana cadangan ataupun ada tak cadangan daripada Tuan Hamdi kepada mahkamah kalaulah kes dibenarkan ataupun diteruskan ketika new normal ini? Kemungkinan kita takut klien-klien ini datang daripada kluster-kluster kayangan, kluster-kluster yang kata yang kluster tablik dan sebagainya, dan mungkin kluster-kluster yang baru timbul, dan kemungkinan kata perbicaraan tu dengan keadaan kuantiti yang cukup ramai dan kita tidak tahu sebab virus ini terlalu kecil. Jadi apakah cadangan yang sesuai kepada mahkamah sekiranya mahkamah meneruskan operasi, dan saya percaya bahawa satu surat telah dikeluarkan kepada mahkamah-mahkamah dan kemungkinan mahkamah akan mengadakan perbincangan setakat mana, sejauh mana yang kita rasakan perlu dari segi peguam kepada mahkamah. Boleh Tuan Hamdi cerita? Nampaknya Tuan Hamdi Tuan Hamdi dia duduk di Jitra. Bila duduk di Jitra ni dalam kawasan pedalaman sikit, kemungkinan dia punya talian tu tersekat-sekat. Tuan Hamdi? Okey, tak apa, kita teruskan juga dengan Tuan Zulmi. Okey, kita bagi Tuan Hamdi untuk upload dulu. Okey, okey Tuan Hamdi dah masuk balik. Okey, boleh. Line clear lah. Okey, teruskan. Okey. Baik, berkenaan dengan proses pembicaraan tu, antara cabaran yang perlu dihadapi yang pertama sekali oleh di kalangan peguam syar'i yang saya lihat, pertamanya adalah kita kena menguasai teknologi maklumat ataupun IT dengan lebih kehadapan lagi. Segala equipment tu kita kena keluarkan modal, dapatkan talian internet yang bagus di pejabat office masing-masing. Kemudian kita ada, sebab kemungkinan selepas ini banyak urusan-urusan yang digunakan secara online, itu pendaftaran kes dan sebagainya. Kemungkinan kita menghadapi suasana yang seperti itu. Kerana selepas ni walaupun PKP berakhir, pergerakan kita masih lagi terhadkan, dan kerana takut jangkitan macam Tuan Syazil kata tadi, boleh jadi kluster yang baru pula akan timbul di mahkamah kan. Oleh sebab itu peguam-peguam saya lihat sekarang ni, yang pertamanya mereka orang ramai juga akan menggunakan media sosial, akan menggunakan teknologi maklumat internet untuk mendapatkan maklumat-maklumat berkenaan dengan peguam. Dan klien-klien juga akan berhubung dengan peguam, kemungkinan dia tak nak jumpa dengan kita sebab dia nak datang jauh. Ataupun nak datang pun susah nak bergerak, kalau boleh nak duduk rumah, dan dia nak berhubung dengan kita melalui talian telefon dulu ataupun melalui video macam ni kan. Jadi apabila klien tu jumpa dengan peguam melalui cara begitu, faham sajalah mungkin kita akan menghadapi masalah. Ada yang datang survey saja harga kan, dia datang survey tanya-tanya, lepas tu maklumlah tak jumpa dengan kita lagi kan. Ada try call Tuan Zulmi pula, lepas tu dia call Tuan Syazil pula. Cabaran-cabaran baru yang dihadapi berbanding dengan sekarang. Kalau ada pelanggan yang nak jumpa dengan kita, peguam boleh aturkan temu janji dan kita bertemu jumpa. Dia lain suasana itu dengan cabaran yang akan dihadapi oleh kalangan peguam syar'i nanti. Kemungkinan juga kemudian apabila kita berhubung dengan dia tak baca WhatsApp ataupun top up habislah internet, tak talian dia tak baguslah. Jadi benda-benda tu akan menjejaskan ataupun akan membantukan kerja-kerja kita sebagai peguam yang terpaksa berurusan dengan mahkamah pula. Ini cabaran-cabaran yang saya fikir sangat penting untuk peguam-peguam syar'i fikirkan dan perlu bersedia menghadapi normal-normal baru tersebut. Kemungkinan penggunaan media sosial digunakan oleh orang ramai untuk mendapatkan peguam, untuk mencari peguam. Dan di situlah peguam-peguam pula bagaimana kita nak bertindak secara profesional walaupun menggunakan media sosial. Kita tidak berhadapan dengan pelanggan secara direct, kita berhadapan dalam maya, tapi kita perlu juga bertindak secara profesional. Apabila kita nak berhubung dengan pelanggan tu, kalau melalui video, pakaian kita perlu jaga
percakapan kita, jaga profesional, semua tu normal-normal baru yang kita kena belajar. Pakai baju pagoda saja bila nak jumpa ada dengan klien atau tetap bukan waktu-waktu tertentu saja boleh dia berhubung dengan kita dan sebagainya. Kita kena beretika walaupun dalam media sosial, walaupun kita duduk dalam bilik seorang-seorang kan, tak ada orang tahu, tetapi kita perlu jaga benda-benda tu supaya tak menjadi fitnah, tak menimbulkan sebarang skandal dan sebagainya pula kemudian hari. Kalau kita tak berhati-hati dengan penggunaan media sosial yang selepas ini, mungkin itulah yang menjadi mitu kita, itulah yang menjadi perantara hubung dengan pelanggannya. Saya nak tambah sikit. Okey. Terima kasih. Tambah. Satunya kita lihat, saya rasa selepas daripada lihat kepada PKP ni, saya rasa mungkin di peringkat JKSM akan buat arahan amalan yang baru untuk perjalanan kes-kes di mahkamah dan juga pelaksanaan di peringkat pegawai-pegawai di mahkamah itu sendiri. Kalau dilihat sistem e-filing ni belum ada secara tak seperti mahkamah sivil yang boleh kita filekan saman tu secara e-filing misalnya. Sebab dia melibatkan sistem makalah yang mana hadir di hadapan pendaftar dan sebagainya. Jadi maknanya itu satu benda yang perlu difikirkan supaya akan ada arahan-arahan amalan yang baru. Dan berkatakan itu yang lain-lain sekali lah. Jadi banyak benda baru. Jadi misalnya contohnya wakalah. Kebiasaannya mahkamah ni dia berkehendak kepada pelanggan itu datang bersama mahkamah baca lafaz wakalah. Bagaimana kalau sekiranya dalam tempoh PKP ni dia tidak boleh hadir? Bolehkah dibuat secara audio misalnya kata dibacakan di hadapan pegawai dan kita sebagai peguam melafazkan. Kadang-kadang ni tak semuanya dapat menerima supaya dibaca secara audio dan sebagainya di hadapan pada hari pelantikan peguam itu. Jadi kalau mungkin keadaan ni boleh diperluaskan lagi lah supaya diterima. Kaedah-kaedah mungkin pelanggan tu jauh dan dia hadkan pergerakan dan sebagainya. Jadi bagaimana nak filekan kes kalau nak filekan wakalah dan sebagainya. Jadi saya rasa penggunaan teknologi ini boleh digunakan. Kemudiannya mungkin kaedah kita berurusan dengan anak-anak guam ni melalui audio, melalui email dan sebagainya. Jadi tidak perlu berjumpa dengan peguam sebab kita ni barangkali dengan COVID-19 ni saya rasa kita barangkali berjumpa dengan peguam itu berjumpa dengan anak guam itu barangkali kurang. Mungkin digunakan teknologi macam ni lah. Urusan, tanya dan sebagainya, mendapat maklumat dan dokumen semua di-emailkan kepada kita untuk kita lihat dan kita tapis. Jadi itu di antara seperti Tuan Hadi, penguasaan peguam teknologi terkini itu perlu digunakan. Kemudian barangkali mahkamah sekarang ni bila nak berjalan dan sebagainya, saya rasa mahkamah pun perlu disanitasikan secara berkala lah. Sebab dia penggunaan orang ramai. Bila tempoh COVID ni kita tak tahu penyakit ni mungkin mahkamah dan sebagainya boleh disanitasi. Dan kedudukan orang ramai, orang awam ataupun pihak-pihak ni semasa kes dia pagi tu dah ramai, dah penuh dah di belakang. Bagaimana dengan keadaan ramai itu kita boleh kena atur semula supaya tidak berlaku berkimpus secara ramai, berdekatan kurang daripada 1 meter, rapat-rapat dan sebagainya. So itu benda yang perlu dipikirkan. Barangkali kita PJSM dan juga mahkamah, termasuk juga JKSM perlu memikirkan satu norma baru, suasana baru yang akan berlaku selepas daripada PKP ni ataupun mahkamah ni dibenarkan beroperasi. Jadi saya rasa satu benda yang barulah untuk kita fikirkan bersama untuk kebaikan supaya pihak-pihak dapat keadilan di mahkamah. Okey, dan soalan last kita sepatutnya hari ni 30 minit je, tapi disebabkan pandangan yang cukup bernas dan saya rasa perlu orang awam tahu. Jadi
Saya nak tanya soalan yang terakhir lah, sebab menangkan janji 30 minit, kita dah lebih daripada 15 minit. Mungkin kita akan tambah lebih kurang 5 minit ke 10 minit lagi. Jadi mungkin saya nak dapatkan pandangan kedua-dua pakar dari segi syariah ini, dan saya mulakan dengan Tuan Zulmi dulu dengan tentang justice delay dan justice deny. Apabila kes ditangguhkan dan klien-klien yang perbicaraan yang kita terangkan tadi melalui konsep ini, boleh bagi maklum kepada klien kenapa ataupun kesan ataupun adakah konsep itu boleh dipakai ketika ini, justice delay and justice deny. Kita menghadapi dua keadaan yang perlu kita fikirkan lah. Pertama sekali, kita datang pertama untuk dapatkan satu keadilan yang apa yang kita tuntut. Dalam tempoh yang sama, kita ni PKP yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi dua-dua yang ni kita kena timbang. Apa yang kita, yang mana yang kita otak-otak alawiyat lah yang perlu kita fikirkan, yang mana. Sebab yang ni kita nak, yang ni kita nak jaga keselamatan, nak jaga kesihatan, nak jaga daripada wabak ini merebak dan sebagainya. Jadi saya rasa ada kemudaratan juga di situ. Jadi dalam tempoh dalam keadaan ni, yang mana lebih kita fikirkan yang lebih utamakan lah. Jadi saya rasa apa yang berlaku sekarang ni ialah kita nampak dari satu segi ialah kita telah berjaya untuk mengekangkan COVID-19. Tapi dalam masa yang sama kita nak kakak didah supaya berpihak kepada anak keluarga kita. Jadi dalam keadaan yang ni, saya rasa dalam keadaan ni suasana yang ada sekarang ni lah suasana untuk kita lebih utamakan kepada keselamatan dan juga kesihatan. Termasuk juga kesihatan kita, kesihatan pegawai mahkamah, kesihatan kepada anak buah kita, yang tu yang lebih diutamakan sekarang. Jadi bagaimana untuk kita nak memaklumkan kepada anak buah itu satu perkara yang saya rasa perlu ada hikmah, ada cara yang terbaik lah untuk kita dapat memahamkan kepada anak buah kita bahawa suasana sekarang ni yang lebih utama adalah untuk kita fikirkan keselamatan, kesihatan, duduk di rumah untuk mengekangkan masalah ini. Kadang benda ni lebih bahaya daripada itu. Jadi maknanya sekarang ni dalam keadaan justice delay ni, saya rasa dalam keadaan ni saya rasa tidak boleh dikatakan lah kalau kita nak gunakan dengan COVID-19 ni, kita tak boleh nak dikatakan secara mutlak bahawa kami telah dinafikan hak kami tidak ada keadilan dan sebagainya. Sedangkan kita sini sedang berhimpun ataupun sedang bekerja untuk nak melawan COVID-19 ni. Dan kita yakin insyaAllah kita pasti menang. Itu di antara motonya lah. Tapi saya rasa anak orang kita boleh memahami keadaan suasana yang mana yang perlu kita utamakan. Allah. Okey, macam mana dengan Tuan Amdi? Dari segi justice delay and justice deny. Ya, justice delay, justice deny. Baik. Apabila satu penangguhan kes yang lama, jadi ia akan menyebabkan hak seseorang akan tertahan ataupun tertangguh, dan ini sudah tentulah dalam keadaan biasa akan menyebabkan ketidakadilan ataupun kezaliman. Dalam hadis Nabi pun, matlul ghaniyyu zulmun. Bila seorang yang berkemampuan dia menangguhkan untuk membayar hutangnya ataupun membayar nafkah kepada anak ataupun isterinya, maka itu dianggap sebagai perbuatan yang zalim. Perbuatan yang zalim kerana dia menangguh-nangguhkan, melewat-lewatkan pembayaran nafkah tersebut ataupun melewat-lewatkan penjelasan hutang tersebut dalam keadaan dia berkemampuan. Jadi di sini kita boleh tengok dalam dua sudut lah. Kalau sekiranya seorang itu tidak terjejas langsung dengan PKP ini, maksudnya pendapatan dia macam biasa, malah dapat bonus pula walaupun dia tak bekerja. Jadi dia tidak boleh menangguhkan segala hak-hak orang lain. Dia perlu menjelaskan, dan orang-orang macam inilah yang kita boleh ambil tindakan dalam waktu-waktu PKP ini. Walaupun waktu PKP ini kita perlu ambil tindakan kerana mereka ini sengaja menangguh-nangguhkan, sengaja mengambil kesempatan di atas PKP ini. Mereka tak terjejas sangat. Mereka contohnya kita kerajaan yang ada gaji jalan macam biasa, dapat pula bantuan pula 500 tambahan pula kan, dan insentif lain, ataupun mereka adalah memang seorang businessman yang berkemampuan betul, tapi dia ambil kesempatan oleh kerana PKP ini dia pun tak nak bayar nafkah dan sebagainya.
menangguh-nangguhkan pembayaran perintah mahkamah yang suruh dia bayar serat ansuran, pembayaran mutaah ke apa ke. Jadi dia ambil kesempatan atas PKP. Orang ni telah menyebabkan kezaliman pada orang lain, dan saya kira itu mahkamah perlu segerakan kes-kes mereka. Tetapi kalau sekiranya memang seorang itu memang terjejas dengan PKP ini, jadi dia bukanlah sengaja mengambil kesempatan atas PKP ini, memang kemampuan dia ataupun keupayaan dia untuk menjelaskan bayaran nafkah ataupun untuk menjelaskan mengikut perintah mahkamah itu dia sudah tak mampu. Jadi dalam kedudukan itu bolehlah ditangguhkan pembayaran tersebut. Dan saya juga setuju dengan Tuan Zulmi tadi. Bagi saya dalam konteks PKP ini keutamaan sekarang adalah menyelamatkan nyawa terlebih dahulu, kerana keadilan itu tidak akan berguna sekiranya masyarakat kucil-kacir, masyarakat kelang kabut dalam keadaan yang nyawa terancam. Walaupun kita mendapat hak kita di mahkamah, tetapi dalam masa sama kita juga dapat positif ataupun COVID-19 ni menyebar dengan berleluasanya. Jadi keadilan yang kita nak tu tak akan dapat ditegakkan dalam negara yang kelam kabut, dalam sistem negara yang runtuh, kan? Kerana terlalu banyak kes-kes, terlalu banyak kematian. Walaupun kita dapat perintah, kita dapat hak mahkamah, tapi kita nak laksanakan hak itu tidak boleh dilaksanakan dalam suasana yang darurat, suasana yang wabak meluas begitu. Jadi dalam keadaan sekarang ni, dia darurat ni special case lah. Kita kata tak takluk lah dengan justice, bila justice dinaik itu. Tapi dalam keadaan biasa memang sekiranya kes-kes yang tertangguh tu lama, ia akan menzalimi seorang. Itu saja. Okey, saya bagi last 30 saat kepada Tuan Zulmi untuk conclusion. Kita dah hurai banyak dah, terlebih conclusion. 30 saat. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Syazrin. Saya rasa kita kena buat persiapan lah untuk kita nak hadapi suasana baru ni. Yang rasa barangkali kita pun kena fikirkan ada bayangan dah apa yang kita nak hadapi dalam suasana yang baru ni. Kerana kita tidak tahu, misalnya kita orang yang datang pejabat kita, apa yang kita kena buat, kan? Pelanggan datang pejabat kita, apa yang kita kena buat, bagaimana kedudukannya, bagaimana peraturan SOP kita sendiri di pejabat kita. Jadi satu yang keduanya ialah bagaimana kita nak berurusan dengan pihak mahkamah, apa keadaan yang baru dan apakah peralatan yang perlu ataupun persiapan yang kita perlu buat dalam kita nak menghadapi suasana baru ni. Saya rasa termasuklah teknologi yang ada. Di samping itu, tapi kita memperkembangkan teknologi kita, saya rasa mahkamah juga insya-Allah akan selepas ini akan mempertingkatkan dia punya sistem teknologi baru supaya lebih baik daripada ada sekarang ni, supaya kita jangka COVID-19 ni akan masih lagi berpanjangan. Dan KKM pun membayangkan lepas 2 tarikh PKP ni ada 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Kalau bulan 6 ambil tarikh balik, sampai panjang lagi. Maknanya tidak selesai. Jadi satu suasana baru yang perlu kita kena fikirkan dan kita kena bersiap sedialah menghadapi ini, termasuklah apa-apa saja yang kita jangka benda yang di luar jagaan. Termasuklah sekarang ni kita rasa apa berlaku ni di luar jagaan. Pejabat tutup sampai 2 bulan. Gaji bayar. Kan? Gaji bayar kepada kaki tangan kita, staf kita dan sebagainya. Itu persiapan kita. Kalau kita, begitu juga lepas ni apa yang akan berlaku, dan kita kena buat persiapan yang lebih mantap. Dan saya rasa suasana yang berlaku ni insya-Allah kita dapat selesaikan dengan baiklah. Mudah-mudahan rakan-rakan peguam syar'i kita dapat menghadapi suasana yang baru ni. Walaupun suasana baru pun tidak beroperasi, peguam-peguam bertugas, dan ada di kalangan peguam syar'i kita ni dan dalam suasana yang tidak bertugas. Jadi orang kata tadi toke harum manis pun ada. Niaga harum manis. Jadi maknanya sebagai benda-benda baru. Ini satu benda baru jugalah. Alternatif. Jadi itulah. Jadi insya-Allah lepas ni kita berdoalah sama-sama dalam bulan Ramadan, semoga-moga bulan yang berkah ini kita berdoa dan doa kita dikabulkan, dan bulan ni bulan yang mujarab untuk kita doa kita dimakbulkan supaya
masalah-masalah yang berlaku sekarang ni dapat kita selesaikan dengan baik, insya-Allah. Ya. Okey, 30 minit pula Tuan, 30 saat bukan 30 minit 30 minit lama sangat. 30 saat untuk Tuan Hamdi last. 30 minit. Baik, apa yang dapat saya rumuskan perbincangan malam ni, yang pertamanya kita ucapkan terima kasihlah pada Tuan Chatri yang usahakan ambil inisiatif untuk kita sama-sama bincang isu ni, kerana kita pun dah lama tak bertemu, jadi otak pun sedikit beku, sesama sendiri pun tak dapat nak bincang, nak pecahkan segala masalah-masalah yang dihadapi oleh peguam ni. Jadi bila ada perbincangan begini, barulah kita buka luas sikit minda kita, dan kita dah nampak dah sikit bagaimana jalan penyelesaian terhadap masalah COVID-19 ni kepada kesan yang kepada peguam-peguam syar'i dan kesan juga kepada kes-kes syariah di Mahkamah Syariah. Jadi hari ini kita dah dengar pandangan-pandangan, dan saya rasa apa yang saya dapat katakan bahawa dalam kedudukan sekarang ni memang para peguam syar'i dan juga pihak mahkamah sama-sama perlu buat persediaan. Kalau mahkamah tidak meningkatkan keupayaan mereka untuk beroperasi secara online, bayaran secara online masih lagi tak dapat diterima, ataupun failan kes yang secara mudah tak dapat diterima, maka kita akan menghadapi masalah banyak kes-kes yang akan bantu. Jadi bila mahkamah meningkatkan keupayaan mereka, terutama peguam syar'i yang otai-otai ni, mungkin sebab mereka terdedah dengan dulu ni pembicaraan semuanya kebanyakannya secara lisan, dan sekarang kemungkinan banyak yang kita kena menggunakan dokumen secara bertulis. Jadi peguam syar'i juga kena belajar nak menyediakan witness statement secara bertulis dan sebagainya. Dulu bukan normal kita dulu pergi masuk mahkamah terus tanya on the spot soalan-soalan kepada pihak-pihak. Jadi sekarang pasal sediakan itu, sediakan ini normal baru yang terpaksa kita tempuhi, dan saya rasa benda ni memang akan berlarutan. Tengok COVID-19 ni masih lagi merebak dengan begitu luas, walaupun di Malaysia dah nampak kesan-kesan yang kita buat, tetapi oleh kerana di tempat-tempat lain masih lagi COVID-19 ini berluasa, jadi ada kemungkinan sekatan-sekatan PKP ini masih akan terus dikenalkan kepada kita, dan kalau PKP ini ditamatkan pun, tapi kita masih terpaksa hidup dalam suasana yang baru, yang bukan macam 2019 yang lalu. Itulah yang sekarang ni yang para peguam syar'i dan juga semua terlibat dengan mahkamah syariah perlu bersedia dengan normal-normal baru yang akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Hamdi. Cuma ada satu daripada kita punya audien yang melihat ni, ada satu soalan. Mungkin last soalan ni kita raikan juga. Saya harap Tuan Zulmi boleh cerita sikit ataupun hurai sikit tentang soalan ataupun dia bagi pandangan. Tentukan kriteria daripada Puan Rohani Abdul Rahim, tentukan kriteria kes yang perlu diutamakan. Mungkin hurai dalam masa 30 saat sikit. Tadi kita dah hurai dah kes yang menunjukkan keterdesakan. Mungkin pandangan Tuan Zulmi yang dikatakan tentukan kriteria kes yang perlu diutamakan. Sikit untuk 30 saat. Contoh je macam kes pasar, berlaku pergaduhan, jadi tidak mahu diganggu dan sebagainya. Kalau dibiarkan, kalau tidak ada perintah larangan ataupun jansi dan sebagainya, mungkin akan lebih mudarat. Itu boleh pihak si isteri mohon supaya satu perintah segera dikeluarkan supaya si suami tidak mengganggu ataupun mencederakan si isteri dan sebagainya, ataupun boleh diminta supaya tinggal berasingan supaya menghilangkan kemudaratan sebab sementara waktu sehingga kes yang sebenarnya yang induk tu dapat diputuskan. Itu juga kes-kes yang seperti saya katakan tadi, kes contoh kita nak lupuskan harta, salah satu pihak nak lupuskan harta bersama untuk dijual, jadi harta tu untuk dibolok seorang. Jadi mungkin si isteri tu ataupun suami boleh membuat satu permohonan untuk segerakan didengar supaya harta tu tidak boleh dilupuskan
dihapuskan secara sewenang-wenangnya sehinggalah kes induk mengenai harta sepercayaan dan sebagainya boleh ditahan buat sementara waktu. Kemudiannya contohnya hadanah sementara. Sementara. Kemudian si isteri tadi ataupun anak ni cuba nak keluar daripada kawasan supaya salah satu pihak tidak dapat akses kepada anak-anak. Jadi kita boleh minta supaya mahkamah membuatkan satu perintah supaya satu pihak ni tidak sewenang-wenangnya lah untuk bawa anak tu keluar negara ataupun menjauhkan diri daripada suami ataupun pihak isteri supaya satu pihak hilang akses. Jadi saya rasa sebab tu mahkamah yang akan menilai adakah benda ni terdesak ataupun tidak. Kalau sekiranya tidak terdesak, mahkamah tidak akan bagi. Dikekalkan ke induk, kes yang induk mendengar sampai habis. Cumanya benda tu kena dibuat segera, tapi dalam keadaan PKP ni agak susah lah. Tapi saya harap penilaian kepada satu kes itu untuk segera ataupun akan dinilai oleh pihak mahkamah. Kalau tidak terdesak, mahkamah tidak akan dengar. Allah. Terima kasih Tuan Zulmi, terima kasih Tuan Hamdi. Alhamdulillah hari ini malam ni kita dah selesaikan satu topik yang berkaitan pengurusan kes di Mahkamah Syariah dalam keadaan new normal, dan pandangan-pandangan yang kami berikan pada malam ini dan pandangan yang diberikan oleh Tuan Zulmi dan Tuan Hamdi adalah secara umum, dan sekiranya perlukan pandangan atau panduan, dapatkan peguam-peguam yang berdekatan, yang bertauliah, dapatkan panduan dan pandangan. Dan kita ada peguam sama ada dari segi sektor private iaitu peguam swasta seperti kami atau peguam persendirian, manakala untuk bantuan guaman mungkin daripada Jabatan Bantuan Guaman juga boleh kita perolehi. Jadi terima kasih kepada semua, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Tuan Zulmi. InsyaAllah akan sekali lagi dengan sesi saya ini, dan Tuan Hamdi mungkin hari Khamis ni akan sekali lagi bersama saya dalam slot kita pada solusi syariah pada hari ini. Dan saya ucapkan semua pada malam ini yang menonton terima kasih, dan apa yang baik itu datang daripada Allah dan keburukan itu datang daripada kami, kelalaian kami sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.